Olivia. Hai Rian. Olivia, you tahu tak apa sebenarnya alat kawalan masuk? Alat kawalan dalam English adalah remote control. Ini adalah contoh alat kawalan. Pada pemahaman saya, alat kawalan ialah sesuatu komponen alat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan alat elektronik tanpa wayar ataupun berwayar dari jarak yang jauh ataupun pendek. Ya, betul Olivia. Kebanyakan alat kawalan adalah untuk mengaktifkan sesuatu atau menukar sifat sesuatu sistem. Jadi, ciri-ciri membuatkan alat kawalan yang efisien termasuk alat kawalan itu senang dilihat atau dirasa, ada bunyi, saiznya tidak terlalu besar atau kecil iaitu sesuai. Contohnya, saiz kawalan yang sesuai membolehkan pengguna tekan semua butang pada alat kawalan dengan menggunakan ibu jari saja. Selain itu, untuk mengelakkan kekeliruan, alat kawalan yang efisien juga ada pelabelan yang jelas dan mudah difaham. Contohnya, dalam alat kawalan hawa dingin, dia ada pelabelan yang jelas, seperti temperature, on, off, dan mood. Faham? Alat kawalan juga berfungsi untuk menentukan kedudukan peranti kawalan. Semasa kita menjalankan tugas, kita ada penunjuk dan sasaran. Contohnya gerakan cursor screen ataupun gerakan kawalan di papan kekunci dan seterusnya kami lihat pergerakan di screen. Jadi biasanya terdapat dua jenis pergerakan, yaitu pertama, pergerakan tangan atau jari untuk sampai ke alat kawalan, dan kedua, pergerakan alat kawalan untuk memberi penunjuk sesuatu kedudukan. Olivia nak tanya, alat kawalan ada kategori ke? Yang Rian, terdapat 4 kategori, yaitu alat kawalan kedudukan langsung, alat kawalan kedudukan tidak langsung, alat kawalan kelajuan tidak langsung, dan juga terakhir yaitu alat kawalan suara. Bagi alat kawalan kedudukan langsung, kedudukan tangan adalah berada di lokasi sama dengan kedudukan cursor. Contoh alat kawalan kategori ini ialah light pen atau touchscreen. Alat kawalan kedudukan tidak langsung pula melibatkan perubahan dalam kedudukan anggota badan selari secara langsung dengan perubahan kedudukan cursor. Tetapi pergerakan anggota badan itu adalah di atas permukaan lain. Contohnya adalah tertikus komputer. Yang ketiga adalah alat kawalan kelajuan tidak langsung, di mana pengaktifan kawalan dalam satu arah menghasilkan pergerakan kelajuan cursor dalam arah yang sama. Contohnya adalah joystick. Dan akhirnya adalah alat kawalan suara. Alat kawalan kategori ini mengeluarkan bunyi. Here's what I found. Can you read it? Human factors and ergonomics is the application of psychological and physiological principles to the engineering and design of products, process. Thank you, Siri. You're welcome. Sangat jelas penerangan kategori alat kawalan ni. Selain daripada kategori alat kawalan, untuk tujuan penunjuk, penggunaan alat kawalan juga bergantung kepada 3 perkara, iaitu kepentingannya, kebolehnampakan, dan penggunaannya. Selain itu, maklum balas yang lewat juga akan mempengaruhi keberkesanan penggunaan alat kawalan. Bukan itu sahaja, persekitaran rang kerja dari segi saiz rang kerja dan keadaan rang kerja mempengaruhi jenis alat kawalan yang digunakan. Sebagai contohnya, dalam dewan kuliah yang besar, selain daripada menggunakan papan kekunci dan tertikus, pensyarah akan menggunakan wireless presenter yang saiz lebih kecil dan lebih ringan untuk mengawal slide PowerPoint. Ya, setuju. Dengan guna wireless presenter, pensyarah boleh bergerak dengan lebih fleksibel dan mudah berinteraksi dengan pelajar. Dan Huyen, apabila maklumat diperoleh daripada paparan, individu boleh bertindak balas terhadapnya. Huyen tahu tak ada apa faktor yang mempengaruhi pemilihan respon tersebut? Ya, saya tahu. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pemilihan respon, iaitu kompleksiti pembuatan keputusan, jangkaan tindak balas, keserasian, kedepatan, kebandasan, dan maklum balas. Pertama, kompleksiti pembuatan keputusan bermaksud masa reaksi akan lebih panjang jika terdapat lebih banyak pilihan atau alternatif. Sebagai contoh, menu software yang panjang dan penuh dengan pilihan yang kurang dipilih mungkin tidak diinginkan oleh pengguna. Pilihan yang terlalu banyak tidak hanya mengambil masa reaksi yang panjang, ia juga meningkatkan keberangkalian memilih alternatif yang salah.
Bagi faktor kedua pula, jangkaan tindak balas menerangkan bahawa individu lebih perlahan memberi respon terhadap signal atau peristiwa yang tidak dijangkakan. Secara umumnya, peristiwa tersebut tidak dijangka berlaku kerana kebarangkalian berlaku peristiwa tersebut dalam konteks tertentu adalah rendah. Contohnya, respon pemandu terhadap lampu isyarat yang berubah lebih cepat daripada yang dijangkakan. Faktor yang seterusnya maksudnya apa? Faktor yang seterusnya ialah keserasian. Ia bermaksud pergerakan paparan adalah selari dengan jangkaan pengguna. Terdapat dua aspek keserasian, iaitu keserasian lokasi dan keserasian pergerakan. Keserasian lokasi ialah lokasi paparan korespon atau berhampiran dengan lokasi kawalan. Manakala keserasian pergerakan ialah arah gerakan kawalan kongruent dengan arah gerakan paparan. Seterusnya, faktor keempat ialah ketepatan kepantasan, di mana kesediaan individu bertindak balas dengan perlahan dan membuat kesalahan yang lebih sedikit, atau kesediaan individu bertindak balas dengan lebih cepat dan membuat lebih banyak kesalahan. Faktor yang akhirnya adalah maklum balas. Olivia, apa yang kamu faham dengan faktor ni? Faktor maklum balas ialah maklum balas penglihatan yang menunjukkan perubahan berdasarkan input kawalan. Boleh juga maklum balas langsung daripada tindakan ke atas kawalan atau maklum balas bumi. Ya, betul Olivia. Thank you Olivia bincangkan topik ni dengan saya. Jom online discussion lain kali. Okey, boleh-boleh? Thank you juga. Bye-bye. Bye-bye.